So saya mula consume produk Shaklee sebab saya ada masalah penyusuan. Anak sulung saya, Muhammad Fahid, waktu tu saya sakit. Okay, bagi yang tak tahu, saya adalah seorang pesakit SLE, Systemic Lupus Erythematosus ataupun lupus, di mana sakit ini, imun sistem saya menyerang tubuh badan saya sendiri, menyebabkan kerosakan organ, menyebabkan kerosakan sistem, sehingga saya pernah tak boleh berjalan, memerlukan wheelchair untuk bergerak. Okey, bagi yang tak tahu. Jadi, saya ambil bukan sebab SLE. Saya ambil sebab masa tu saya dah macam stres sangat tau. Orang kan kalau mak-mak menyusu ni dia faham. Kalau dia dah pam susu nak pergi kerja, anak tak dapat susu, dia stres tau, dia stres. Dah makan lobak putih, dia tak makan sayur sanggup makan lobak putih. Semata-mata nak tambah susu. Tapi dah cuba macam-macam cara, tapi tak boleh juga. Jadi hasil tu macam tak tu yang tak seperti yang kita nak. Jadi masa tu saya punya upline Master Syariza, dia datang, Ifan, cuba ni Shaklee ni. So dia bagi saya cuba, saya consume Shaklee. Memang surprising. Bayangkan dulu masa saya nak pump susu tu boleh tutup dasar botol tu tau. Memang sikit sangat, dah capai orang kata setengah ounce tu pun menangis. Duduk dalam pumping room kat office, memang menangis. Jadi bila saya start consume Shaklee, bayangkan daripada tutup dasar botol tu, sampai orang pun macam kagum. Sampai 30 ounce sehari, 40 ounce sehari. So dari situ cakap, miracle, produk ni, magic tau. Lepas tu, benda tu bukan hanya berjaya untuk dapat penyusuan anak, tapi saya perasan saya punya improvement pada kesihatan saya sebagai seorang pesakit SLE. Saya ingat lagi, saya message kat upline saya, Kak, saya dah boleh lari turun naik tangga LRT Bandar Salak Selatan. Saya duduk kat situ, berjenggot dekat situ. Bayangkan Salak Selatan tangga dia tinggi tau. Untuk orang yang SLE, nak jalan turun tangga satu azab orang kata. Tapi lepas alhamdulillah, lepas saya consume tu untuk penyusuan, tapi saya dapat nikmat kesihatan. So masa tu upline saya datang, Ifa, why not you register and buat business? Okey, maka upline saya datang ke rumah saya di Bandar Seri Permaisuri. Dia bawa produk lebih kurang harganya RM1,000 lebih. Tapi dia tak suruh saya bayar waktu tu. Dia datang, okey, dia bagi saya borang Shaklee warna hijau tu, dah isi semua. Husband saya daripada jauh, dia pandang ni isteri aku dah terkena tadi, MLM tadi. Kan? Dia memang tak sempurna lah, tapi dia cakap, dia tak adalah cakap tak boleh. Dia pandang je saya punya upline tu. So saya register 4 November 2010. Okey, sebenarnya saya pada ketika itu sedang berada di dalam satu keadaan kemelut, kehidupan konflik yang saya rasa, saya cakap kalau cerita pasal cerita ni masih boleh menangis. Saya cuba untuk tak nangis. Saya berada dalam keadaan kemelut kehidupan yang sangat teruk. Okay? Saya seorang jurutera di syarikat oil and gas yang terkenal di Malaysia. Saya seorang petroleum engineer. Namun, disebabkan masalah kesihatan saya, kerjaya saya berada pada keadaan yang sangat runcing. Okay? Saya perlu bersama untuk fight dengan lelaki-lelaki. Jadi saya perlukan satu keadaan physical state yang sangat fit. Sebab saya punya office, sebelum ni saya kerja offshore. Maksudnya saya perlu pergi ke pelantar minyak. Tapi sebabkan keadaan kesihatan saya dipindahkan ke HQ di KLCC. Namun sebagai seorang proses engineer dan petroleum engineer, kita tak boleh duduk satu tempat. Saya perlu ke design office, lepas tu balik ke HQ, lepas tu pergi pula satu lagi office. Sebab dia kena berulang-alik menyebabkan saya sampai satu tahap tak mampu. Dan apa yang lebih menyedihkan pada ketika itu ialah ketika mana saya punya manager mengantar saya untuk satu projek. Projek ni sangat besar. Saya tu surprise kenapa dia bagi saya orang yang sakit dapat projek besar. Mungkin rezeki saya waktu tu. Sampai saya masuk ke projek manager punya bilik,
Soalan pertama yang saya dapat daripada projek manager tersebut, macam mana bos you boleh hantar you yang sakit ni masuk dekat projek saya? Anda boleh bayangkan apa perasaan anda ketika itu? Sedangkan anda sedang cuba untuk fight untuk mencari nafkah kehidupan, tapi seorang leader, seorang bos boleh cakap macam tu pada anda. Balik tu saya menangis. Tak ada masa depan dah dalam bidang kejuruteraan. Sebab orang akan keep on gunakan penyakit saya untuk menjatuhkan saya. Dan apa yang lebih teruk lagi, ketika sesi penilaian pada tahun tersebut, senior manager saya panggil saya. Zuraifah, saya terpaksa bagi awak M3. M3 ni adalah level yang di mana pekerja akan di-penalize. Bukan sebab awak tak buat kerja dengan baik, awak buat kerja meet segala objektif, segala KPI, tetapi sebab awak sakit. Kalau orang lain yang dapat M3, dia kena probation, nanti dia boleh kena pergi macam-macam tindakan dia boleh dapat. Tapi sebab saya ada excuse, bos saya kata saya ada excuse sebab saya sakit, so saya tak akan kena probation. Tapi saya punya gaji di-downgrade. Masa tu saya balik, dia jumpa SM saya tu, saya call ayah. Ayah, saya dah tak nak kerja dengan penyongan, saya dah tak nak. Saya nangis depan badan supervisor itu, saya dah tak nak, saya nak berhenti. Saya nekat saya nak berhenti. Jadi, anda boleh bayangkan kemelut kehidupan saya waktu. Bila kita sakit, anda rasa bos anda nak kisah pasal anda? Tak kan? Tak ada orang nak kisah. Melainkan diri anda sendiri dan keluarga anda sendiri. Bila kita dah tak ada kerja, duit ada? Tak ada. Masa tu saya diberi cuti. Saya minta resign tapi bos tunjuk dengan resign, dia kata. Ambil cuti dulu. So saya dapat cuti 2 tahun. 2 tahun untuk orang sakit. 2 tahun, setahun bergaji, setahun lagi tak ada gaji. Jadi, saya dah mula nampak dengan loan. Masa tu suami saya duduk jarak jauh, saya seorang dekat KL, dia dekat Perak. Saya nak kena besarkan anak saya seorang-seorang. Dengan keadaan saya sakit, saya pula perlukan masa yang banyak untuk ulang alik ke hospital. Sebab masa tu saya masih dalam follow up di KL. Jadi masa tu saya rasa macam bila apa yang saya kat Sherry tu datang, okay, inilah the moment of truth. Nak tak nak, saya mesti buat benda ni. Suami saya geling ke, tak geling ke, saya mesti buat benda ni. Okay? Jadi, itulah kisah saya, bagaimana dan kenapa saya memilih Sherry. Saya nak tunjuk bila saya tahu Sherry itu adalah satu bubur duit. Ini bonus. Ni mungkin you all semua dah tak nampak lah sebab sekarang semua dah online kan. Ni zaman belum online tau. Masa saya masuk tu belum ada online. Okay? So boleh rasa feel tunggu surat bonus statement Sherry tiap-tiap bulan. Okay? Ini pada bonus pada November 2010. Bonus pertama saya RM32, 35 sen. Siapa pernah dapat bonus? Siapa pernah rasa bonus Sherry? Angkat tangan. Siapa pernah dapat lebih daripada RM30? Bulan pertama. You all semua lagi hebat daripada saya. So maksudnya you all semua boleh diri kat depan ni satu hari nanti. Betul? Jadi bulan pertama hanya RM32.35. Nak beli apa? RM30 banyak? Banyak? Nak tunjuk dekat husband pun malu tau. RM32. Nak bandingkan dengan gaji engineer saya waktu tu RM5,000. Okay? Tapi masa tu saya tak fikir banyak sebab saya dah fikir habis cuti mesti berhenti, habis cuti mesti berhenti. So mesti cari income, mesti cari side income. Macam mana aku nak tampung kehidupan aku for the next. So bulan seterusnya, kan tadi saya cakap kat Master Sharifah datang, dia bawa lebih kurang dalam RM1,000 punya produk kan. Produk tu ada yang saya tak pernah makan pun. Saya tak tahu pun, saya tahu saya konsum untuk breastfeeding set. Jadi masa tu saya tak fikir panjang.
Saya buat research, saya pergi ambil buku nutrisi Shaklee, saya buat apa sahaja. Masa tu tak banyak resources macam sekarang. Sekarang ni company dah sediakan resources banyak sangat. Kita orang dulu kena gali sendiri. Pergi cari buku nutrisi, panduan nutrisi, search supaya kita faham apa yang kita nak share. Okay? Jadi buat, main tu masa tu main bedal je, tak ada nak guide sangat, tak ada kelas, tak ada apa. Bonus kedua pada Disember dari RM32 jadi RM2,043. Dahsyat tak? Dahsyat tak? Hampir separuh dari gaji engineer saya. Shaklee itu adalah lumpur duit. Dan saya dah nekat. Ini adalah push factor saya terbesar, my big why. Kenapa saya masa tu dah tak toleh belakang, saya mesti buat Shaklee sungguh-sungguh. So, saya cakap dengan Kak Sherry waktu tu, Kak Sherry, saya telah menjadi Master Coordinator dan mendapat bonus RM 20,000 pada 31 Ogos 2011. Masa tu saya baru register, baru supervisor. Tapi saya tulis dalam logbook saya clear apa yang saya nak. So bila saya dah tahu, saya kena capai Master pada 2012, saya register 2010 tu, jauh tak? Jauh kan? Tapi saya nak, sebab cuti saya habis waktu tu. So pada saya kena pastikan sebelum cuti saya habis, saya dah ada RM20,000. Kenapa RM20,000? Sebab saya nak datang bergaya ke PLCC, nak jumpa bos saya. Sorry bos, saya nak tender 24/7. So sebagai penalti saya kena bayar 3 bulan gaji. Untuk gaji seorang engineer, sekurang-kurangnya RM15,000. Saya kena bayar on the spot untuk saya punya resignation. Macam mana? Ada rasa saya berjaya tak dapat RM20,000 tu? Berjaya? Berjaya? Saya dapat capai lebih daripada RM20,000 dan lebih awal daripada 31 Ogos. Saya telah mencapai Master Coordinator pada Jun 2012. Dan bonus saya ketiga itu memang melebihi RM20,000. Sebenarnya nak capai semua itu, pegang tiga perkara yang Shaklee tekankan, iaitu saya nak ajar pada sebut USB. Siapa tahu apa USB itu? Tadi untuk kita guna use, S, share, B, untuk apa ni? Build. Okay. Betul? USB itu adalah U adalah untuk use. Saya ada token daripada Melaka. Alright. S adalah share dan B adalah build. Mudah ya, business Shaklee ni mudah sangat. Pegang tiga ni, USB. Sebab saya sebelum tu pernah buat bisnes. Saya tolong husband saya sudahkan bisnes online dia. Bisnes konvensional secara online pun sakit kepala tau. Susah nak buat sebenarnya. Nak maintain stok, nak servis tu, nak ni, macam-macam. Susah, memang saya rasa susah. Tapi dengan Shaklee, kita sendiri adalah user. Betul? Jadi, you bermaksud kita ni kena jadi role model dia. Ada tak hari ni yang datang belum lagi consume vitamin Shaklee pagi ni? Ada tak? Belum. Balik ingatkan tak? Okay? Jadi kita adalah walking testimony. Kita kena guna, baru kita tahu kesan dia macam mana. Kalau kita tak guna, macam mana kita nak share dengan orang? Saya, walaupun saya seorang ketua SLE tak boleh makan alfalfa, tapi saya cuba makan alfalfa. Sebab saya nak tahu kesan dia untuk menyusuan macam mana. Dan kesannya bagi seorang ketua SLE macam mana. Betul lah lepas saya makan tu memang naik ratio semua. So betul, memang tak boleh. So jangan main-main. Orang SLE tak boleh makan alfalfa. Okay? Use. Saya nak tanya di sini.
Dekat rumah. Tanya dengan kakak je lah. Makcik je. Kakak lah, orang sakit muda-muda. Okey kakak. Kalau dekat rumah, sabun basuh baju guna brand apa? Dia tak rasa baju. Baju anak. Okey, awak anak dia. Okey. Sabun basuh baju dekat rumah guna sabun apa? Sabun fat. Berapa lama jual Syakli? 2 bulan. Tahu tak Syakli ada sabun basuh baju sendiri? Tahu. Bila nak cuba? Kita share, kita kongsi. Ada tak orang kena tua tak nak kongsi benda baik? Ada tak? Benda baik mesti mahu kongsi mah. Betul tak Aunty? Betul kan? So benda baik kita mesti kongsi dengan orang lain. Berdosa tau tak kongsi. Berdosa pakcik. Okey? Bila kita dah rasa, kita dah tahu macam mana kebaikan dia, barulah senang nak cerita. Saya pakai BCH bila sental dekat lantai, flat. Betul kan? Lipas lalu lipas mati. Betul? So, apa yang kita rasa tu, itu yang kita kena kongsikan. Ada banyak cara kita boleh kongsi. Ada orang dia suka kongsi dekat Instagram. Mana yang gila ambil gambar tu, yang gila selfie tu, dia suka Instagram. Sikit-sikit. Okey, baru lepas shake putih. Sikit lagi kan, baru pergi HQ. Jalan 2-3 saat, baru dalam vitamin C. So dia pergi Instagram tu, mana dia punya update, okey? Tak kisahlah kan, dia punya semangat passion. Okey, ada setengah orang dia suka share kat Facebook. Sama juga konsep. Ada juga yang kekuatan dia adalah secara offline. Asal dia duduk dekat bus stand, Kak, tak tahu tak? Dia atas ni saya rasa kat kena vitamin C. So dia pantang jumpa orang. Dia kata dia pantang tengok orang. Makcik, lutut sakit tak? Lutut ada sakit? Rasa tak ada. Ubah sini tak ada. Saya rasa makcik ni ada ceragat. Nak urgent tak? So dia ada je dia tak boleh berhenti cakap. Kalau jumpa orang mesti nak cakap. Okey? Tapi macam saya, kekuatan saya adalah online. Awak nampak saya boleh bercakap sekarang sebab dah train 7 tahun. Okey? Dulu saya duduk belakang komputer, type. Gimana tak bercakap? Kalau customer nak call pun rasa macam nak angkat. Sebab saya rasa masa ada cemas. Tapi jangan takut. Kalau kita bukan jenis orang yang bercakap, yang tak ada confident level untuk bertemu dengan orang, gunakan apa yang kita ada, which is online. Betul tak? Semua orang ada smartphone. Dia dengan record ni semua ada smartphone. Ada telefon, senang. Okey? Betul? USB tu adalah use adalah untuk you adalah untuk use. Alah, apa tu mami? S adalah share dan B adalah build. Mudah ya? Business Syakli ni mudah sangat. Pegang video USB. Sebab saya sebelum tu pernah buat bisnes. Saya tolong husband saya sudahkan bisnes online dia. Bisnes konvensional secara online pun sakit kepala tau. Susah nak buat sebenarnya. Nak maintain stok, nak servis tu, nak ini, macam-macam. Susah, memang saya rasa susah. Tapi dengan Syakli, kita sendiri adalah user. Betul? Jadi, you bermaksud kita ni kena jadi role model je. Ada tak hari ni yang datang belum lagi consume vitamin Syakli lagi ni? Ada tak? Belum. Lagi ni nyata. Okey? Jadi kita adalah walking testimony. Kita kena guna, baru kita tahu pesan dia macam mana. Kalau kita tak guna, kita nak share dengan orang. Saya, walaupun saya seorang putih SLE tak boleh makan alfalfa, tapi saya cuba makan alfalfa. Sebab saya nak tahu pesan dia untuk perusahaan macam mana. Dan kesannya bagi seorang putih SLE macam mana. Betul lah lepas saya makan tu memang naik ratios tu. So betul.
Memang tak boleh. So jangan main. Habiskan Yang kot. sekali tak boleh makan apa-apa. Lambat lagi habis lah. Jus. Saya nak tanya di sini. Kurang cuma. Dekat rumah. Dekat rumah. Tengok Dia je. nampak dia. Makcik yang. Taklah orang sikit benda. Okey akak. Kalau dekat rumah, sabun basuh baju guna brand apa? Dia tak basuh baju. Dua tu anak. Okey, awak ni anak dia. Okey. Sabun basuh baju dekat rumah tu sana apa? Sabun Fred. Berapa bulan dulu Syekhi? 2 bulan. Tahu tak Syekhi ada sabun basuh baju sendiri? Tahu. Dia nak cuba? Akan cuba. Nampak tak? Bila kita sendiri sebagai seorang pengedar Syekhi, tapi bila kita datang rumah kita, tengok dekat dapur, sabun Ezion. Dia punya kumpang-kumpang cleaning dan sebagainya. Dia pakai sabun Ezion. Macam mana siapa lagi yang guna? Siapa lagi yang guna? Dekat rumah guna sabun apa? Basuh pinggan? Basic Hay. Okay. Ada tak yang tak guna? Tak ada kan? Okey. So nampak tak? Jangan tahu. Nanti ni nak hari raya kan? Ni hari raya kan? Orang datang dapur kita tau. Orang masuk bilik air kita. So, balik ni pergi dekat shopping dulu. Pergi je. Mami. Syakir Ni dia I bagus. built. Sebab kalau sabun basuh mandi tu, baby selamat. Okay, bahan-bahan contoh macam brand-brand lain kita nak sebut lah kan. Dia ada chemical. So dia punya syirap masuk dalam kita punya dia punya aroma. Kita tak bagus Syekhi ni. So pastikan dari luar sampai dalam mesti guna Syekhi. Barulah jalan penuh gaya orang Syekhi nampak. Okay, nampak tak saya macam orang sakit? Tak ada kan? Okay. Lepas dah guna S, kita share, kita kongsi. Orang kena ikut tak nak kongsi benda baik. Ada tak? Benda baik mesti mau kongsi mah. Betul tak tu? Betul kan? So benda baik kita mesti kongsi dengan orang lain. Berdosa tau tak kongsi. Berdosa kongsi. Okay? Bila kita dah rasa kita dah tahu macam mana kebaikan dia. Barulah senang nak cerita. Saya pakai BCH bila sentak kat lantai. Betul kan? Lipas lalu lipas kaki. Betul? Apa yang kita rasa? Kita yang dikongsikan. Ada banyak cara kita boleh kongsi. Ada orang dia suka kongsi dekat Instagram. Ada yang bila ambil gambar tu, yang bila selfie tu, dia suka Instagram. Sikit-sikit. Okey, baru lepas selfie. Lagi kan? Terasa. Jalan dulu ke tak? Baru kita dah minta lipstick. So dia punya Instagram tu, dia punya update. Okey? Tak kisah lah kan? Dia semangat ni. Ada seorang Gelak. Gelak. ada juga yang program dia adalah secara offline. Lagi sekali gelak. Sekali dulu Banyak gelak. Nanti kalau kakak tak tahu tak? kakak ni. Orang jangan tanya. Dibaca tu makcik perempuan sakit tak? Buka tak ada hati. Orang sini tak ada. Saya rasa makcik ni ceragat nak buat kerja tak? So dia ada je, dia tak boleh pergi cakap. Okey? Kekuatan saya adalah online. Awak nampak saya boleh bercakap sekarang sebab dah 7 tahun. Okey? Dulu saya duduk belakang komputer type. Memang tak bercakap. Customer nak call pun dah sedang angkat. Saya rasa saya dulu saya duduk belakang komputer type. Memang tak bercakap. Customer nak call pun dah sedang angkat. Saya rasa saya cemas. Tu jangan takut. Kalau kita bukan jenis orang yang bercakap.
semua orang gunakan apa yang kita ada, which is online. Betul tak? Semua orang ada smartphone. Ada yang dengan komputer, ada semua ada smartphone. Ada telefon, senang. Okay? Jadi US. Okay. Kebanyakan pengedar selfie dia tak pergi kepada view. Itu yang sangat merugikan. Sebab kalau kita hanya share pasal produk selfie, yang datang pada kita adalah orang yang nakkan selfie. So kita hanya dapat keuntungan kecil, lepas tu bonus kan. Tapi kita tak dapat sebenarnya peluang-peluang yang selfie betul-betul nak offer. Duit yang orang kata lagi banyak daripada apa yang kita boleh fikirkan. Okay? Jadi view ni ramai orang terlupa, ramai orang tak ambil tahu. Okay, bila saya dah tahu yang Syekh ni adalah satu tempat yang sangat hebat, menjadikan peluang yang hebat, saya dah tak Seorang terbang. nak dah berjalan merangkak lambat. Lepas tu, Masa tu saya buat saya punya outline. saya tulah lah tu. Setiap pangkat yang Syakti offer, berapa bulan dia boleh buat. Maksudnya dia boleh buat, saya boleh buat. Saya macam tu, saya benchmark saya punya outline. Dia boleh buat, saya boleh buat. So pilihan pada anda semua, saya letak pada diri masing-masing. Anda nak bawa bisnes Syakti ni jalan dengan lingkup ke, macam pasar, ataupun anda jalan macam jogging laju pagi, ataupun nak berlari, ataupun nak meroket. So, ia adalah pilihan anda sendiri.